Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Silakan muka surat 360, tafsir ayat 214 hingga 215. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina ma'ah والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وما تفعلوا والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم Sadaqallahul azim. Am hasibtum an tadkhulul jannah, adakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk ke syurga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, padahal kamu belum menerima ujian sebagaimana orang mukmin terdahulu sebelum kamu. Massathumul ba'sa wad-dharra, mereka itu ditimpa malapetaka dan kesengsaraan. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, serta digoncangkan dengan berbagai-bagai ujian sehingga berkata Rasul dan orang yang beriman bersama dengannya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, ala inna nasrallahi qarib, ingatlah
Sesungguhnya pertolongan Allah itu amatlah dekat. Ayat ini mempunyai hubungan dengan beberapa ayat sebelum ini, terutama sekali yang terdekat dengannya. Dia merupakan penghubung kepada ayat sebelum ini yang menyatakan sebenarnya manusia bergaduh selepas daripada mereka dahulu bersatu. Manusia perlu ingat bahawa Adam dan anak-anaknya semuanya bersatu. Walaupun berlaku pembunuhan, tetapi akidah mereka akidah tauhid. Mereka menyembah Allah dengan fitrah yang diberi Allah kepada mereka. Perebutan jodoh, perebutan tunang, satu perkara biasa di kalangan manusia, kerana ujian itu besar. Besarnya ujian kerana nafsu manusia mahukan yang cantik. Tetapi takdir yang menimpa mereka, Allah menguji bahawa kamu boleh tukar jodoh di antara Qabil dan Habib. Kemudiannya Al-Quranul Karim menjelaskan perkara itu, dijelaskan dalam surah Al-Ma'idah nanti, watlu alaihim naba'a ibnai Adam bil haqqi iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kemudian ayat juga menyatakan wa ma kana an-nasu illa ummatan wahidatan fakhtalafu. Umat manusia asalnya satu, tapi mereka selepas daripada bersatu itu mereka ikhtilaf. Selepas Nabi Adam, selepas Nabi Nuh, ini manusia bukan selepas daripada Nabi Nuh. Sebelum Nabi Nuh, manusia berpecah belah pasal akidah mereka. Dahulu akidah fitrah, akidah mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Kemudian datang pulanya ribut akidah. Mereka menukar kepada penyembahan berhala, penyembahan asnam. Maka mereka dikira kalaupun mereka bersatu di luarnya, bersatu pada syirik, tapi hakikatnya mereka ikhtilaf di dalam memahami siapakah yang mereka sembah itu. Kemudian ayat pula menyatakan am hasibtum an tadkhulul jannah. Kamu kira kamu boleh masuk syurga dengan mudahkah? Siapa kamu? Kamu itu umat Nabi Muhammad. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum. Adakah kamu berfikir bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal kamu belum menerima ujian sebagaimana orang sebelum kamu diuji? Perkataan am ini maknanya atau maknanya juga adakah kamu mengira, am hasibtum, adakah kamu kira? Macam-macam orang di dalam dunia ini dia berniaga. Dalam perniagaan ini dia boleh fikir dia bawa untung ke, dia boleh fikir dia berguna ke keuntungan itu untuk masuk ke syurga, untuk dijadikan tiket. Adakah kamu kira begitu? Kalau kamu kira begitu, meleset kamu. Syurga bukan hak kamu, tapi hak Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada orang yang melakukan amal kebajikan dan diterima amal kebajikannya. Itu orang yang layak dimasukkan ke syurga. Kamu bagaimana? Kamu sampai kepada tahap mereka ujiannya dan amalannya. Kalau ujiannya dan amalannya itu menyamai orang sebelum kamu, maka ada jalan juga kamu berfikir bahawa kamu ahli syurga. Tapi jika tidak, walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum, belum pun datang kepada kamu orang yang contoh atau seperti orang terdahulu daripada kamu, dengan segala kesusahannya, dengan segala keperikan hidupnya, dan akidah mereka diganggu gugat hingga Rasul dan orang yang beriman berkata, mata nasrullah, bila pertolongan Allah ni lagi, bila lagi pertolongan Allah. Ini ucapan yang diucap oleh Nabi yang melihat umatnya teruji dalam hidup di dunia ini.
Jadi sesiapa yang belum diuji di dalam kehidupannya, akidahnya, maka syurga tidak akan datang kepadanya menggolek tanpa dia bersabar, tanpa dia mengalami ujian. Ujian boleh diuji bagi mereka yang akan naik pangkat. Pelajar-pelajar yang mahu lulus dalam ujian mesti diuji terlebih dahulu. Tanpa ujian dia tidak akan ke mana-mana. Ini sudah menjadi lumrah hidup ataupun sunnatullah, peraturan Allah Subhanahu wa taala begitu. Tanpa diuji dia tidak akan naik. Siapa yang naik dengan ujian yang tinggi darjahnya, maka darjahnya juga tinggi dalam dunia ini. Pelajar-pelajar yang mendapat bantuan keluar negeri, mengambil ujian, mengambil pengajian-pengajian yang kritikal, maka mereka itu biasanya pelajar-pelajar yang berada di atas. Tapi pelajar yang nombor 1, nombor 2 dari bawah, tak ke mana-mana dia. Tak ke mana-mana. Orang nombor 1, nombor 2 di atas, dia nombor 1, nombor 2 di bawah sekali. Kalau ada nombor 20 tu dia yang ke-20 misalnya. Ini tak sampai kepada satu peringkat sehingga dia boleh naik kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala tiada lain hanyalah syurga. Am hasibtum, apakah kamu mengira? Tak patut kamu kira macam ni. Tak patut. Tak patut macam mana? Antadkhulul jannata walamma. Kamu nak mau masuk syurga padahal belum apa, belum datang kepada kamu contoh orang-orang yang sebelum kamu yang ditimpa masathumul ba'sa wadh-dharra, yang ditimpa kesusahan dan kesulitan dalam hidup ini. Ba'sa wadh-dharra. Malapetaka bila menimpa manusia ini, walaupun kecil tapi dia perik hidup. Dia susah hidup dengan seekor nyamuk saja. Seekor nyamuk pun dia sudah susah dalam hidup ini. Apalagilah kalau yang datang padanya harimau, gajah, lagi susah. Al-Quranul Karim mentakbirkan kesusahan manusia ini yang paling ringan sekali, pun dia susah. Padahal itulah satu ujian. Kita hidup dalam satu ujian daripada seekor nyamuk, seekor lalat masuk ke dapur. Kita berperang dengan dia. Kadang-kadang dia menang, kadang-kadang kita menang. Tidak selalunya kita menang. Berperang dengan nyamuk. Sebenarnya kadang-kadang kita yang sakit. Pasal kita tampar dia tu, tak kena dia, tu kena kita. Itulah dia ujian yang menimpa manusia. Jadi masathumul ba'sa, massa ni maknanya sentuh. Mereka itu disentuh apa? Disentuh al-ba'sa, kesengsaraan. Wa zulzilu wadh-dharra'u, dan ad-dharra malapetaka, al-ba'sa wadh-dharra, dan kesengsaraan. Wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, wa zulzilu, dan mereka digoncangkan hidup mereka dengan berbagai-bagai ujian. Kita tak tahan, ya Allah, kami tidak boleh tahan kepada ujian yang menimpa, walaupun pada Allah itu kecil saja. Ada orang yang digoncang hidupnya dalam musuh yang mencarinya, yang mengikuti jejak hidupnya siang dan malam. Kan ini susah. Tapi kita tidaklah sesusah itu. Hanya seekor nyamuk saja yang datang menyerang bila seseorang tidur. Dia datang, seekor lalat, ataupun benda yang lebih kecil daripada itu, kamu pun sudah susah. Walamma ya'tikum, kamu belum lagi sampai seekor nyamuk berperang dengan kamu, maka kamu sentiasa menang. Kadang-kadang kamu tampar dia, maka dia tak mati, kamu yang susah. Demikianlah juga dengan benda-benda lain yang lebih kecil lagi. Seekor semut misalnya, kadang-kadang kita kalah berperang dengan seekor semut. Apalagilah kalau dengan perang, kita berperang dengan satu keadaan untuk mendapatkan tiket ke syurga. Sudah tentu nilainya lebih tinggi, sebab syurga yang kita cari menerusi perjuangan dalam dunia ini.
Am hasibtum an tadkhulul jannah, adapun am hasibtum, apakah kamu mengira, tak patut kira begini, an tadkhulul jannata walamma ya'tikum, bahawa kamu akan masuk ke syurga padahal belum datang kepada kamu masalul ladzina khalau min qablikum, bandingan orang yang terdahulu daripada kamu, massathumul ba'sa, yang ditimpa, yang disentuhkan pada mereka. Itu makna asalnya. Tapi di sini kalau disentuh tu kita katanya sentuh, apa salahnya? Kan tak masalah apa-apa disentuh. Tapi kalau disentuh di jalan Allah, sentuh di jalan Allah, kita merasa berat disentuh oleh al-ba'sa, malapetaka. Bi'sa sejahat-jahat, makna bi'sa lawannya ni'mah. Ni'mah makna sebaik-baiknya. Bi'sa sejahat-jahat. Ba'sa maknanya ba'sa ni panjang sikit, makna dia pun panjang. Kalau bi'sa maknanya sejahat-jahat, ba'sa seburuk-buruk, wadh-dharra'u dan malapetaka. Jadi belum pun disentuh oleh dua perkara ini. Kalaulah kita mengalami sentuhan ba'sa dan dharra, bagaimana keadaannya? Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Hidup mereka digoncang, kelaparan, ketakutan, kemiskinan, macam-macam lagi, terpaksa berkurung dalam rumah. Ba'sa namanya juga, ba'sa malapetaka. Berkurung di rumah, makanan ada, buku-buku ada, boleh baca, boleh mutalaah, tetapi berkurung merupakan satu ujian yang tidak boleh diterima begitu lama oleh orang yang sehat akal dan fikirannya. Wazulzilu hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ah, mereka digoncang, digegarkan. Zilzal maknanya gempa bumi, zilzal. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Wazulzilu, mereka digoncang hingga berkata Rasul walladzina amanu ma'ahu, dan orang yang beriman bersama dengannya, mata nasrullah, bila pertolongan Allah nak sampai? Bila? Sudah 3 bulan berkurung. Mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Padahalnya berkurung tidak lapar, berkurung tidak panas, tapi tabiat manusia mahu terbang. Dia mahu terbang, mahu bebas. Jadi tak boleh bebas macam buruh dalam saka lah. Makanan, berasnya, semuanya ada, airnya ada, tinggalnya digantung di udara. Namun begitu, bila dikurung adalah satu kelemahan, satu kekurangan, tak bebas. Mata nasrullah, bila pertolongan Allah? Ala inna nasrullahi qarib. Ala, ingatlah. Ala, jaga, inna nasrullahi qarib, pertolongan Allah tak lama lagi. Allah akan tolong orang-orang yang merasa terhimpit dengan keadaan hidupnya sebagai seorang yang beriman. Terhimpit, tapi pertolongan Allah qarib. Qarib maknanya kullu atin qarib, benda yang akan datang semuanya itu dekat. Bila akan datang? 30 tahun lagi pertolongannya. Kepada siapa? Dia tak ada, tapi anak-anaknya yang ada, Tuhan akan tolong anak-anaknya umpamanya. Itu pun satu pertolongan yang harus manusia sedar bahawa Tuhan kita sentiasa bersama dengan orang mukmin. Jika kita menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah dekat saja, tak lama lagi akan datang. Beginilah orang yang terhimpit dalam kehidupannya sebagai seorang muslim. Dulu dia jahiliah, semuanya boleh diambil semasa jahiliah, tidak ada perkara yang dilarang. Tapi bila datang pula zaman Islam, di sana ada judi, di sana ada arak dan sebagainya. Semuanya ini menguji manusia, Ingat, ala inna nasrallahi qarib, pertolongan Allah tidak lama lagi. Kalau tidak hari ini, besok. Kalau tidak besok, lusa. Kalau tidak tahun ini, tahun depan.
Kalau tidak pada masa hidup, selepas mati, insya-Allah pertolongan Allah akan datang. Kemudian yas'alunaka madza yunfiqun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.